Segmen ini kita juga akan membawa satu lagi aspek dari segi pendidikan peringkat universiti, bila mana dalam norma baru ini Munawar banyak dari segi perubahan penyampaian dan juga bagaimana runding ataupun mesyuarat dilakukan dalam pihak universiti. Jadi untuk kita bercakap mengenai inovasi penyampaian pembelajaran ini, kita perkenalkan tetamu kita, Dr. Zainuddin Ibrahim, Ketua Pembangunan Penyampaian dan Pembelajaran UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Untuk permulaan ini, mungkin Doktor boleh memberikan pencerahan secara mukadimahnya. Apakah yang dimaksudkan dengan CIDL dan siapakah ahli-ahli yang terlibat di bawah CIDL ini? Okey, terima kasih Munawar dan Zaliha. First of all, terima kasih kerana menjemput saya di sini. Baik, berkenaan tentang CIDL. CIDL is Center of Innovative Learning Delivery, salah satu unit di bawah Jabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Secara rasminya dilancarkan pada 10 September yang lalu. Ia adalah bertujuan untuk menyokong falsafah pendidikan 5.0 at UiTM, di mana di dalam Education 5.0 at UiTM ini terdapat 5 pilar utama, iaitu pilar Coherent and Relevant Curriculum, Transformative Learning, kemudian kita ada Meaningful Learning Experience, kemudian kita ada Innovative Delivery sendiri, dan yang kelima adalah Inspired Learning. Jadi ada 3 pilar utama ini adalah salah satu agenda penting CIDL ditubuhkan. Kemudian antara perkara yang paling utama adalah inovatif pembelajaran itu sendiri. Kita percaya di dalam tiga pilar tadi itu inovatif pembelajaran perlu berlaku kerana semua tahu berkenaan tentang VUCA, volatility, berkenaan tentang berkenaan tentang complexity, uncertainty. So keadaan berubah sentiasa. Jadi kita perlu menyiapkan segala staf akademik kita untuk mengadaptasi keadaan semasa itulah. Dalam situasi ini sebenarnya kalau dikaji balik penubuhan CIDL ni, walaupun sekarang baru saja dilancarkan, dalam 2018 lagi sebenarnya telah pun mula diasaskan. Betul. Dan apakah ini membantu sedikit sebanyak dari segi melancarkan lagi operasi CIDL dalam situasi pandemik sekarang ini? Ya. Untuk ditegaskan di sini, unit ini bergerak secara virtual, macam mana kita tak ada physical location. Itu yang unik. Oleh itu, memandangkan pandemik COVID-19 ini antara perkara yang mengejutkan. Jadi kita juga telah menyediakan beberapa platform untuk para pensyarah untuk menyediakan bahan pembelajaran secara online di atas talian dan sebagainya. Jadi ini adalah kita punya agenda untuk mengenengahkan ataupun untuk mendekatkan akademik kita dengan kaedah-kaedah yang terkini agak mencabar. Oleh itu kita menyediakan pakar-pakar yang terdiri dari ahli-ahli collaborative group di bawah CIDL, mempunyai pelbagai bidang dan kepakaran. So terdiri daripada pensyarah-pensyarah di fakulti-fakulti yang berbeza. Oleh itu mereka bekerjasama di antara ahli-ahli yang terdiri dari pensyarah-pensyarah juga, dan membangunkan bahan-bahan yang sesuai untuk menghadapi perkara-perkara seperti pandemik ini. Itu antara cabarannya kita dalam sekarang ini menempuh cabaran pandemik COVID-19 ini, dan kita sedia maklum pembelajaran dilakukan secara dalam talian, maya, dan mungkin boleh Tuan kongsikan juga bagaimana CIDL ini berfungsi dalam membantu staf akademik berinovasi, dan khususnya dari segi penyampaian dan pembelajaran kepada mahasiswa dan mahasiswi di luar sana. Okey, secara tak langsung sebenarnya apabila kita telah menyediakan 3 pilar utama untuk menyokong Education 4.0, kita telah pun membangunkan modul-modul. CG tadi telah membangunkan modul-modul yang dapat membantu akademik. Jadi modul-modul ini telah di-upload, dimuat naik ke dalam server website kita di platform yang kita sediakan untuk para pensyarah rujuk dari masa ke semasa untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan tentang penyampaian, inovatif penyampaian dan pembelajaran. Jadi sekiranya akademik staff ini mempunyai masalah ataupun mempunyai kekeliruan terhadap pendekatan inovatif penyampaian dan pembelajaran, dia boleh rujuk dengan unit CIDL sendiri. Kita akan ada kita punya representatif yang dah ditetapkan, seperti pendekatan pembelajaran secara maya contohnya. Memang kita akui beberapa pengalaman yang dihadapi oleh para akademik mempunyai halangan-halangan tertentu apabila berdepan dengan pelajar. Pelajar juga mempunyai
halangan-halangan tertentu. Jadi apabila kita mendekatkan pendekatan secara virtual ini perlu mempunyai satu kaedah yang lebih sesuai, yang lebih terancang, kerana kita mahu setiap pencapaian pelajar itu dicapai. Adakah setelah CIDL ini dimobilisasikan dengan lebih aktif lagi dalam situasi sekarang, situasi norma baharu ini, adakah dapat dilihat keberkesanan yang lebih tinggi, memandangkan walaupun secara geografinya lecturer dan juga pelajar tidak berada dalam lokasi yang sama, tetapi memandangkan pergerakan itulah pun dikurangkan, tetapi informasi itu lebih banyak dihantar di antara satu sama lain. Adakah itu dapat dilihat lebih berkesan daripada sistem sebelum ini? Okey, berkenaan tentang kaedah penyampaian secara online. That's why kita menggunakan kaedah ODL, Open Distance Learning, dan kita punya falsafah tiada pelajar yang akan tertinggal. Oleh itu kita yang saya kata tadi, kita berhadapan dengan cabaran di mana sebelum ini kita dah melaksanakan blended learning, which is pembelajaran secara teradun bersama fizikal dan online. Namun apabila pandemik ini berlaku, kita terpaksa menggunakan kaedah secara fully online ataupun ODL tadilah. Jadi kita terpaksa melatih akademik ini supaya mencipta ataupun mereka kandungan agar ianya sesuai dengan keadaan pelajar itu sendiri. Bayangkan pelajar mempunyai perbezaan geografinya, pelajar mempunyai perbezaan dia punya kelengkapan teknologinya. So pensyarah tadi, akademik tadi perlu memastikan berapa ramai pelajar yang memerlukan kepelbagaian kaedah. Jadi pensyarah perlu membangunkan mengikut keperluan pelajar. Bercakap mengenai kaedah pembelajaran tersebut, sudah pastinya pelbagai kaedah pembelajaran yang diikhtiarkan untuk memastikan proses pembelajaran lebih inovatif, lebih kreatif dan juga menarik dan juga memberikan manfaat kepada mahasiswa khususnya. Mungkin Tuan boleh kongsikan selain ODL tadi, apa lagi antara kaedah-kaedah pembelajaran yang digunakan ataupun diaplikasikan sekarang ini? Okey, selaras dengan revolusi industri 4.0, antara perkara yang kita cuba kaitkan dengan teknologi antaranya adalah pendekatan virtual reality, augmented reality. Kita juga mendekatkan dengan dipanggil robotik, Internet of Things, artificial intelligence. So sebelum ini apabila kita mempunyai satu ruang pembelajaran yang dipanggil smart classroom, so kita cuba menggunakan fully utilize semua kelengkapan ataupun teknologi yang ada seperti head mounted devices, penggunaan virtual reality untuk penyampaian yang lebih berkesan. Namun dengan adanya integrasi di antara artificial intelligence, integrasi dengan Internet of Things, saya rasa ia boleh dimanfaatkan secara menyeluruh. Namun mungkin dari segi fizikal smart classroom itu sendiri tiada. Jadi menggunakan kaedah virtual adalah antara prioriti buat masa inilah. Dan apa antara barangkali maklum balas ataupun feedback yang diberikan oleh para pelajar dan juga pensyarah sepanjang CIDL ini dioperasikan sepenuhnya? Okey, setakat ini sepanjang semester yang lalu, apa yang kita hadapi adalah kepuasan pelajar sebenarnya. Ada pelajar yang memang tendensi untuk mempelajari secara online lebih tinggi berbanding dengan pelajar-pelajar yang mungkin mempunyai kekurangan ataupun kekangan dari segi capaian internet dan sebagainya. Namun dari segi majoriti saya lihat pencapaian pelajar lebih signifikan apabila kita membuat analitik secara triangulasi. Kita mempunyai penilaian pembelajaran menggunakan Propen, SUFO, TESA dan sebagainya. Kemudian kita melihat sejauh mana penyampaian inovasi terhadap pelajar ini lebih efektif berbanding dengan kaedah penyampaian sebelum ini. Program-program tawarkan semuanya sangat menarik dan kaedah pembelajaran juga sangat inovatif saya kira. Dan adakah pihak CIDL melalui CIDL ini melakukan kerjasama dengan institusi-institusi awam lain? Baik, berkenaan tentang kerjasama ini, antara saya bagi contoh, antara salah satu CG yang mana Global Learning yang cuba membuat kolaborasi dengan universiti-universiti di luar, dan kita juga melantik Profesor Tosoho, pelawat Tosoho daripada Indiana University, Profesor Emeritus Josh Kuh, antara salah seorang pengasas framework
pendidikan berimpak tinggi bagi institusi pengajian tinggi. So global learning adalah salah satu daripada frameworknya. Dia ada 11 kesemuanya. So CG Collaborative Group ini bekerjasama dengan universiti-universiti luar seperti universiti di Spanyol, Australia, Amerika dan sebagainya untuk memastikan pelajar kita walaupun tidak dapat ke negara berkenaan tetapi mendapat satu budaya pembelajaran yang berbeza, konteks yang berbeza di dalam maya. Apakah barangkali ada jurusan-jurusan yang boleh menggunakan aplikasi platform menggunakan platform online sepenuhnya, tapi ada juga jurusan-jurusan yang masih lagi memerlukan interaksi dan juga amali secara hands on. Bagaimana ini barangkali dapat diseimbangkan dalam situasi sekarang? Okey, buat masa ini memang kita ada kekangan. Contohnya kita percaya dan kita yakin pembelajaran yang melibatkan psychomotor skill, yang melibatkan perbuatan, dan ada pelajar yang memang tidak boleh mendapat kefahaman yang maksima apabila dia tidak menggunakan peralatan tersebut. So jadi kita hanya fokus on konten yang melibatkan cognitive development untuk sementara waktu, dan sekiranya berpeluang apabila pandemik ini berkurangan dan kita dapat allow pelajar-pelajar untuk ke kampus untuk menggunakan bahan-bahan yang perlu dipelajari. Buat masa ini memang kita fokus on yang mana kita boleh buat simulasi, kita buat simulasi dahulu. Yang mana kita boleh menggunakan kaedah yang lebih sesuai seperti virtual learning. Kalau pelajar pun dapat menggunakan augmented reality, menggunakan telefon, namun kandungan-kandungannya perlu dibangunkan supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan lebih efektif. Siapa yang antara content developer untuk memastikan sistem ini dapat bekerja secara holistik? Untuk mereka, that's why kita lantik setiap collaborative group ni sebagai center untuk melatih semua pensyarah sebagai content creator. Dan kita percaya semua pensyarah ini mempunyai kepakaran-kepakaran sebagai comprehensive university. UiTM mempunyai kepelbagaian bidang. Jadi ia sangat menarik. Contohnya seperti Fakulti Education mereka sendiri boleh bergabung tenaga integrasi dengan Fakulti Engineering, boleh bergabung dengan Computer Science, boleh bergabung dengan fakulti-fakulti yang lain untuk membangunkan konten yang holistik. Bagaimana fakulti perubatan pula dalam situasi sekarang? Ya, seperti mana yang kita hadapi sekarang, banyak fakulti-fakulti yang dalam bidang sains dan teknologi cuba untuk menggabungkan beberapa faktor utama, contohnya penggunaan virtual reality dalam simulasi, dalam membentuk ataupun mempelajari kaedah anatomi dan sebagainya. So, saya fikir ini adalah salah satu platform di mana sudah tiba masanya untuk kita membangunkan konten-konten kita sendiri, bahan-bahan kita sendiri dengan kepakaran dan kepelbagaian bidang yang kita ada. Bercakap mengenai inovasi penyampaian pembelajaran ini, apakah antara perancangan jangka masa panjang untuk CIDL ini untuk kita melihat situasi masa sekarang ini dan kita memperbaiki tahap demi tahap untuk kita memastikan keberkesanan dalam pembelajaran ini? Baik, seperti saya kata tadi, antara yang penting adalah di dalam tunjang utama Education 4.0 UiTM, kita menekankan inovasi, kita menekankan teknologi, tapi kita driven by value. Itu adalah yang paling utama. Kita nak pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ini mempunyai nilai tambah yang paling tinggi, kerana kita pasti apabila pelajar bergraduat dia akan dapat menggunakan teknologi dengan wajar apabila bergraduat. Namun saya open dan saya buka dan jemput kepada institusi-institusi di luar, sama ada industri dan sebagainya. Seperti mana maklum, kita mempunyai kampus yang paling banyak. Kemudian kita adalah antara yang terbesar dari segi ruang. Dan kalau dapat industri-industri ini ingin bekerjasama, mungkin kita dapat berkongsi tenaga, fikiran ataupun teknologi, dan kita mendapat kata putus dan persetujuan bersama supaya dua-dua mendapat kemenangan yang sama. Dan saya rasa ini adalah untuk pembangunan negara, bukan hanya untuk universiti saja. Adakah itu juga dilihat sebagai salah satu barangkali silver lining ataupun hikmah lah dalam situasi sekarang, bila mana ia membawa kita untuk berfikir luar daripada kotak, bagaimana untuk tetap memajukan pelajar tetapi menggunakan cara-cara yang lain juga? Yes, itu adalah salah satu kita punya agenda. Kita kalau boleh cuba, nama pun inovatif, jadi kita cuba keluar daripada kotak, kita cuba try something different, which is kita percaya di mana setiap pelajar mempunyai perbezaan intelijen, kecerdasannya, dan kecerdasan itu tidak akan tercapai sekiranya kita tidak membukanya. So this is our peluang kan untuk kita membuka setiap kecerdasan pelajar inilah.
Jadi saya harap memang ini adalah salah satu kelebihan sebenarnya di dalam pandemik COVID-19 ini, which is kita cuba. Selama ini kita hanya mencuba secara teradun, gabungan antara fizikal dengan online. Tetapi apabila pandemik ini berlaku dan tak nak kita perlu laksanakan 100%. Now kita tengok adakah ianya efektif atau tidak. Baik, pembelajaran dalam talian ini bukan sahaja dilakukan untuk pelajar-pelajar di peringkat universiti, institusi pengajian tinggi, malah juga di peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah. Mungkin pandangan tuan sendiri, adakah konsep pembelajaran CIDL ini boleh diaplikasikan di peringkat sekolah? Okey, konsep CIDL ini saya rasa dia lebih bersifat universal, di mana kita boleh mengaplikasikan ataupun updateasikan di mana saja, sebab dia bersifat virtual. Saya rasa kalau di peringkat sekolah juga boleh menggunakan pakai. Guru-guru juga saya rasa boleh rujuk dengan kandungan-kandungan yang kita sediakan untuk melihat sejauh mana kandungan-kandungan itu boleh dibangunkan oleh guru-guru sendiri untuk membantu pelajar-pelajar. Tidak sahaja di universiti, malahan di sekolah. Sedikit kesimpulan untuk perbincangan pagi ini, Doktor. Bagi pihak universiti pula, apa lagi barangkali ada ruang-ruang yang boleh ditambah baik ataupun diperhalusi untuk memantapkan lagi CIDL? Seperti saya kata tadi, teknologi antara perkara yang kita utamakan juga. Menangkan ada teknologi-teknologi yang kita masih lagi menunggu dan mencari supaya dapat mendapat kolaborasi dengan industri-industri di luar, supaya kita dapat mencapai satu tahap pembinaan ataupun content creator yang paling maksima, supaya kita dapat menghasilkan pelajar yang holistik tadi. Kita mahu graduan kita ini berdaya saing, progressive thinkers kita panggil, dan dia adalah sebagai pencetus pembangunan negara. Bukan sekadar dalam pihak kampus sahaja, malah impaknya melimpah kepada suasana persekitaran. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami, dan anda juga boleh terus ke laman rasmi CIDL untuk mengetahui lebih lanjut, dan barangkali sekiranya ada idea untuk memberikan sebagai salah seorang content developer, ini juga merupakan platform yang baik sebab sekarang lebih banyak ada masa untuk berfikir dan untuk memperbaiki sistem, sebab kita pun sekarang tengah trial and error. Kita cuba dan kita lihat bagaimana ia berkesan atau tidak. Dan untuk itu, selamat pagi Malaysia melaburkan tirai untuk